Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 3? Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, macam biasa pesanan saya, yang pertama, kita sebagai orang Islam, jangan sesekali kita tinggalkan solat. Sibuk macam mana sekalipun kita, banyak kerja macam mana sekalipun kita, mesti kita laksanakan solat. Mesti kita tunaikan solat. Okey, yang kedua, kita sebagai anak-anak, kita kena tahu yang syurga kita berada pada redha kedua ibu bapa. Jadi, kepada anak-anak, jangan sesekali kita meninggikan suara kepada kedua ibu bapa. Kita takut kita tergolong dalam golongan anak-anak yang derhaka. Itu kita tak nak. Kita tak nak semua. Okey, faham? Syurga kita berada pada redha mak ayah. Jangan kita derhaka, jangan kita meninggikan suara bercakap dengan mak ayah. Okey, kembali kepada topik kita pada pagi ini, pendidikan Islam. Okey, subjek pendidikan Islam. Saya nak anak-anak sekalian buka buku pendidikan Islam. Buka buku pendidikan Islam dan kita tengok pada muka surat 32. Okey, hari ni kita tengok pada muka surat 32 berkaitan dengan hukum tajwid. Hukum tajwid dalam Al-Quran. Ini penting sebab kita semua kan baca Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita kena tahulah hukum-hukum tajwid sebab kita nak baca Quran dengan tepat. Okey, untuk pagi ni, fokus kita pada pagi ni adalah pada hukum nun sakinah ataupun tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin. Pertama sekali kita kena kenal apa itu nun sakinah. Ya Allah, senang. Nun sakinah tu apa? Nun sakinah tu adalah ni, nun yang bertanda mati. Namanya nun sakinah. Kenal ya? Nun sakinah, nun yang bertanda mati. Tanwin, ni tanwin. Tanwin ni 2 baris atas, 2 baris bawah dan 2 baris hadapan. Saya besarkan sikit. Ni namanya tanwin. Yang ni namanya nun sakinah. Boleh Boleh kenal? Kalau orang tanya, nun sakinah tu apa? Senang. Nun sakinah, nun yang bertanda mati ataupun nun mati. Tanwin tu apa? Tanwin senang. 2 baris atas, 2 baris bawah ataupun 2 baris hadapan. Itulah tanwin. Okey, boleh? Okey. Hukum nun sakinah atau tanwin. Dalam mempelajari hukum nun sakinah ataupun tanwin, dia ada 5 hukum. 5 hukum berkaitan dengan nun sakinah ataupun tanwin. Tetapi untuk pagi ni saya hanya nak berkongsi, kita nak belajar sama-sama hanya 3 sahaja. 3 sahaja hukum pada pagi ni. Yang pertama, tanpa melengahkan masa, hukum nun sakinah ataupun tanwin yang pertama ialah izhar halqi. Izhar halqi. Boleh sama-sama tengok pada muka surat 32. Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi ni membaca nun ataupun tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengun. Izhar halqi ni kita baca, kita tak boleh dengun. Huruf dia apa? Huruf dia ada 5 sahaja.
Salah, ada 6. Huruf dia ada 6. Huruf dia ada 6 sahaja. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ataupun ringkasnya aghin, kha'ahu. Untuk memudahkan, aghin, kha'ahu. Hamzah, ghin, aghin, ha, kha, ain, ha. Aghin, kha'ahu. Sebut sama-sama. Aghin, kha'ahu. Okey, ringkas pada huruf izhar halqi. Ada 6. Okey. Apabila kita nak kenal huruf izhar halqi macam mana? Apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf-huruf izhar halqi, maka hukum dia adalah izhar halqi. Bacaan macam mana? Jelas. Tak boleh dengun. Dilarang dengun. Contoh bacaan yang pertama. Yang pertama bagi huruf hamzah. Bagi huruf hamzah, bacaan macam mana? Wayan auna. Wayan auna. Nun sakinah, saya besarkan sikit. Nun sakinah berjumpa dengan huruf hamzah. Wayan auna. Jelas dan dilarang dengun. Maksudnya tak boleh dengun. Sekiranya kita baca, yang ini bacaan yang salahnya, sekiranya kita baca wayan auna, salah. Bacaan macam tu salah. Kena baca jelas tanpa dengun. Wayan auna. Contoh. Lagi contoh untuk huruf ha. Untuk huruf ha, nun sakinah berjumpa dengan huruf ha. Hukum dia izhar halqi. Sebab ha ni adalah huruf izhar halqi. Di sini ha, huruf izhar halqi. Anhu. Contoh. Anhu. Kalau tanwin pula, contoh tanwin, ni tanwin baris 2 atas, berjumpa dengan huruf ha. Fariqan hada. Fariqan hada. Jelas. Fariqan hada. Tak boleh dengun. Fariqan hada. Yang ni huruf ain. Sami'un alim. An'amta. Contoh. Okey, boleh faham izhar halqi? Okey. Nun mati ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf izhar halqi. Aghin, kha'ahu. Okey, untuk yang kedua, hukum yang kedua pada pagi ini. Hukum kedua pada pagi ini adalah idgham ma'al gunnah. Ni yang kedua pagi ni. Idgham ma'al gunnah. Macam mana nak kenal idgham ma'al gunnah? Idgham ma'al gunnah apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Apa? Ya, nun, mim, waw. Ataupun mudah, yauman. Ya, waw, mim, nun. Yauman. Yauman. Bacaan macam mana? Idgham ni mudah kita faham. Idgham ni memasukkan. Bersama, bersama, gunnah, dengun. Jadi maksud dia, idgham ma'al gunnah ni, cara bacaannya, kita memasukkan berserta dengan dengun. Memasukkan apa? Memasukkan huruf-huruf idgham ma'al gunnah berserta dengun.
Contohnya huruf ya. Apabila nun, tengok sini perkataan ni yang pertama, man yasha'u, kan? Nun sakinah, ni nun. Nun yang tak ada baris, nun mati, dipanggil nun sakinah. Berjumpa dengan huruf apa kat sini? Berjumpa dengan huruf ya. Jadi bacaannya, kita memasukkan ya ni ke dalam nun berserta dengan dengun. Contoh bacaan, man yasha', man yasha', terus kita masukkan ya. Kalau kita baca man yasha', salah. Terus masukkan ya ke dalam nun, man yasha'. Boleh ya anak-anak? Senang sangat. Okey, yang kedua, tanwin. Kalau tengok kat sini, kalau perasan, ni ada tanwin. Apabila tanwin berjumpa dengan huruf ya, ya ni adalah hukum huruf idgham ma'al gunnah, ya. Cara dia, sekiranya tanwin tu dua di hadapan, kita matikan satu. Jadi berserta dengan dengun. Okey, kita memasukkan ya. Wujuhun yawma idzin, wujuhun yawma idzin. Matikan satu. Contoh yang lain, yang ni tanwin berjumpa dengan mim. Suhufan mutahharah, tanwin berjumpa dengan mim. Mim adalah huruf idgham ma'al gunnah. Bolehnya anak-anak? Senang je. Suhufan mutahharah, dengun. Mim masad, dengun. Mim masad tu masuk kepada mim berserta dengan dengun. Itu idgham ma'al gunnah. Min waraihim, min waraihim. Contoh lain ni, lahabin watab, lahabin watab, terus masukkan waw. Lahabin watab, bin watab. Boleh? Okey, senang je. Idgham ma'al gunnah senang aja. Okey, pasangan dia yang ketiga pada pagi ni kita ringkaskan. Yang ketiga pada pagi ni adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham dah tahu kan, idgham tu kita memasukkan bila gunnah tanpa dengun. Tak boleh dengun. Dengun tak boleh. Okey, tak boleh dengun. Apabila, macam mana nak kenal idgham bila gunnah? Hukum idgham bila gunnah. Apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf idgham bila gunnah. Apa huruf dia? Ra dengan lam. Ra dengan lam. Sikit saja kan? Okey, ra dengan lam. Okey, contohnya kita baca idgham bila gunnah memasukkan huruf ra tanpa dengun. Contoh bacaan sini. Mirrahiq. Mirrahiq. Macam nun tu tak ada kan? Sebabnya kita dah memasukkan ra ke dalam nun. Mirrahiq. Tak boleh dengun. Kalau kita baca dengun, mirrahiq, salah bacaannya. Salah. Jangan sesekali kita baca dengan dengun ya, untuk hukum idgham bila gunnah. Contoh yang lain, la illam, la illam yantah. La illam yantah, ni nun sakinah berjumpa dengan huruf lam. Kita ambil yang tanwin. Tanwin berjumpa dengan huruf lam.
Yauma idzil lillah. Tak boleh dengun. Yauma idzil lillah. Boleh faham? Okey. Contoh tanwin berjumpa dengan ra. Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Kan? Yang dua tu kita potong satu, jadikan dia satu baris. Aisyatir radiyah, dan masukkan terus kepada ra. Aisyatir radiyah. Itulah dia hukum idgham bila gunnah. Boleh faham ya anak-anak? Hari ini kita belajar 3 hukum berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Yang pertama tadi apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Huruf dia ada berapa? Ada 6. Apa dia? Al-hin kha'ahu. Apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf-huruf izhar halqi, maka hukum dia adalah izhar halqi. Bacaan dia jelas, tak boleh dengun. Yang kedua yang kita belajar hari ini, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham kita memasukkan berserta dengan dengun. Huruf dia ada berapa idgham ma'al gunnah? Ada 4. Apa dia? Yauman. Ya, waw, mim, nun. Apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun, bacaannya kena dengun. Contoh, man yasha'. Yang ketiga hari ini kita belajar idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf idgham bila gunnah, huruf dia apa? Lam dengan ra. Lam dan ra sahaja. Lam dan ra. Kita baca memasukkan tanpa dengun. Tak boleh dengun. Contoh, mirrahiq. Mirrahiq. Okey, boleh anak-anak? Boleh faham? Dia senang je. Kita belajar hari ni 3. Izhar halqi, huruf dia ada 6. Al-hin kha'ahu. Idgham ma'al gunnah, huruf dia ada 4. Yauman. Idgham bila gunnah, huruf dia ada 2. Lam dengan ra. Okey, untuk pengukuhan pada pagi ini, saya nak anak-anak buka buku aktiviti, tengok pada muka surat 32. Apa yang dia nak buat? Apa yang dia minta kita buat pada pagi ni? Dia minta kita baca dan tandakan right pada hukum izhar halqi. Contohnya, saya besarkan sikit. Yang ni nun sakinah kan. Pertama sekali untuk memudahkan, kita cari dulu sama ada nun sakinah ataupun tanwin. Kat sini nun sakinah ada. Selepas nun sakinah huruf apa? Ya. Kan? Faman ya'mal. Nun sakinah. Selepas tu dia berjumpa dengan huruf ya. Ya tu huruf izhar halqi ke? Ya bukan huruf izhar halqi. Apabila ya bukan huruf izhar halqi, itu bukan hukum izhar halqi. Tengok yang dia tanda right. Tanwin. Ni tanwin. 2 baris di bawah. Berjumpa dengan huruf kha. Kha adalah huruf izhar halqi. Jadi, kita baca zarratin khairan. Zarratin khairan tanpa dengun. Jadi kat sini adalah hukum izhar halqi. Sebab itulah dia tandakan right pada huruf ni, yang ayat ni, kalimah ni. Jadi untuk memudahkan lagi anak-anak salin dulu, tulis dulu huruf izhar halqi apa? Al-hin kha'ahu. Tulis hamzah. Hin kha
hu. Tulis dulu atas ni. Kemudian tengok apa. Cari dulu tanwin. Contoh kat sini tanwin sini. Cari. Nun sakinah ada. Jumpa dengan apa? Fa. Tanwin. Jumpa dengan apa? Ra. Huruf izhar harki ataupun tidak. Okey. Itu yang pertama. Boleh faham cara nak buat? Yang kedua, muka surat 33. Dua muka surat saja saya nak awak buat hari ni. Okey. Muka surat 33, dia nak awak baca dan tulis nombor pada hukum tajwid yang betul. Kalau nak mudah faham, nak mudah buat, idgham ma'al gunnah, tulis dulu huruf dia apa? Ya, waw, mim, nun. Yauman. Idgham bila gunnah huruf dia apa? Lam, ra. Bila dah tulis, tengok sini. Cari tanwin. Cari dulu mana tanwin. Contoh kat sini tanwin. Ni ada tanwin. Besarkan sikit untuk mudah tengok. Okey. Tanwinnya ni. Ni tanwin. Tanwin berjumpa dengan huruf apa? Lam. Lam ada kat mana hurufnya? Idgham bila gunnah ataupun idgham ma'al gunnah? Ma. Okey. Ma lallu bada. Lam adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi yang ni nombor 1 kan? Jadi buatlah sini nombor 1. Itu contoh. Boleh faham anak-anak? Okey, itu saja untuk hari ni. Sebagai ringkasan, saya ada buat satu nota untuk memudahkan kita faham. Sebagai khulasah, sebagai kesimpulan yang kita belajar pada pagi ini, hukum nun sakinah ataupun tanwin. Hukum nun sakinah ataupun tanwin kita belajar hari ini 3. Yang pertama, izhar halqi. Izhar halqi apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar halqi. Apa huruf dia? Aghin, kha'ahu. Hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. Okey, contoh an'amta. Bacaannya baca dengan jelas, tidak boleh dengun. Idgham ma'al gunnah apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Apa dia huruf dia? Yauman. Ya, waw, mim, nun. Yauman. Okey, contoh bacaan kita kena baca dengan dengun. Memasukkan mim ke dalam nun dengan dengun. Contoh sini saya buat huruf mim. Mim masad. Mim masad. Memasukkan mim ni ke dalam nun. Baca dengan dengun. Apabila nun sakinah, kat sini nun sakinah berjumpa dengan huruf mim. Mim adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi hukum kat sini adalah hukum idgham ma'al gunnah. Okey, seterusnya yang ketiga kita belajar hari ni ringkasannya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila nun sakinah ataupun tanwin berjumpa salah satu huruf idgham bila gunnah. Apa huruf dia? Lam dan ra. Lam dan ra. Kita baca macam mana? Tidak boleh dengun. Contoh bacaan mirrahiq. Mirrahiq. Ra, memasukkan ra ni ke dalam nun tanpa dengun. Okey, setakat tu dulu pelajaran kita pada pagi ni. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.